Sekarang kita akan beralih ke jalur Gaza. Gencatan senjata di Gaza masih bertahan, tetapi nyaris sahaja. Dan Israel sangat jelas menyatakan bahwa mereka berhak untuk menyerang sesiapa sahaja yang dianggap sebagai ancaman, sama ada terdapat gencatan senjata atau tidak. Serangan udara Israel telah membunuh sekurang-kurangnya sedozen orang di Gaza dalam 2 hari lepas, menurut pegawai kesihatan tempatan dan saluran berita yang berkaitan dengan Hamas. Sementara itu, pemimpin-pemimpin Hamas telah menamatkan satu lagi pusingan rundingan di Kaherah mengenai pelaksanaan fasa kedua pelan damai Trump. Dengan sumber-sumber mengatakan terdapat sedikit kemajuan dan ketidakpercayaan yang mendalam di kedua-dua belah pihak. Saya ingin kembali kepada tetamu-tetamu kita di studio sekarang mengenai perkara ini. Anda tahu, kita telah melihat laporan-laporan bahwa Israel, Yaakov, telah menyasarkan komander-komander Hamas semasa gencatan senjata. Juga, Anda tahu, menurut gencatan senjata, Israel sepatutnya hanya mengawal 53% daripada jalur Gaza. Angka itu kini telah meningkat kepada 60% menurut laporan. Apa yang kita tahu tentang perkara itu? Dan apakah justifikasi dari pihak Israel berkenaan serangan berterusan ini yang dianggap oleh Hamas sebagai pelanggaran gencatan senjata? Sebenarnya, pelan Trump adalah mengenai perlucutan senjata Hamas. Hamas melakukan sebaliknya. Mereka cuba untuk mempersenjatai semula. Dan banyak sasaran yang telah diserang oleh IDF adalah pengganas yang melakukan perkara tersebut. Cuba menyeludup senjata melalui drone dari Sinai. Cuba menubuhkan semula kilang bahan letupan di kawasan Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Jadi Hamas adalah pihak yang jelas melanggar pelan Trump. Dan Israel telah berkata sejak awal lagi bahawa jika Hamas tidak melucutkan senjata, yang jelas sekali tidak akan dilakukan, mereka akan bertindak mengikut cara yang mereka faham. Sekarang, ini masih lagi konflik pada tahap yang rendah kerana front Iran dan Lubnan menjadi keutamaan buat masa ini bagi pihak pertahanan Israel. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya adalah tindakan harian memusnahkan sasaran pengganas Hamas. Antara mereka ini adalah pengganas Nukhbah, komander batalion, penembak tepat, malah penyeludup wang. Semua ini adalah tindakan sebagai respons kepada maklumat bisikan mengenai pelanggaran gencatan senjata. Dan sebahagian daripada pengganas ini juga terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Tetapi akhirnya, kita mempunyai persoalan strategik yang jauh lebih besar. Terdapat satu projek di selatan Gaza sekarang yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan zon perintis di mana terdapat alternatif untuk orang awam Gaza berpindah ke sana, ke karavan-karavan di situ. Kita masih belum sampai ke tahap itu. Tetapi ideanya ialah ada kecenderungan untuk cuba mula memindahkan orang awam Gaza keluar dari zon Hamas. Jadi adakah itu arah umum yang dimaksudkan? Atau adakah apa yang ramai dalam IDF mahu lakukan sebenarnya adalah menamatkan perang yang bermaksud memasuki baki kawasan jalur Gaza, iaitu bahagian tengah Gaza dan bandar Gaza, menghapuskan kawalan Hamas dan kemudian menyerahkan kepada suatu bentuk pihak berkuasa. Ia akan menjadi salah satu daripadanya. Tetapi ia bukan sesuatu yang akan kita lihat serta-merta atau esok, kerana dua arena lain masih jauh lebih penting dari segi sumber Israel. Itu? Jadi Dan, saya cuma nak beralih kepada awak dengan cepat. Jelas sekali, Hamas enggan melucutkan senjata. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Israel pula enggan bekerjasama sepenuhnya dengan pelan pasca perang. Dan kemudian rundingan di Kaherah ini langsung tidak membawa ke mana-mana. Adakah pelan damai Gaza oleh Trump sebenarnya satu pelan atau sekadar cakap kosong sahaja pada ketika ini? Saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu. Maksud saya, Trump kata Hamas setuju untuk melucutkan senjata. Mereka setuju dengan pelan beliau, yang mana itu adalah perkara utama dari perspektif Israel. Saya tak pernah dengar Hamas setuju. Seperti yang Yaakov kata, tidak begitu mengejutkan. Mereka cuba mengelak syarat itu dan sebenarnya sedang mempersenjatai diri semula. Banyak perkara bergantung pada apa yang kita lakukan seterusnya. Saya telah menjangkakan sesuatu akan dilakukan, tetapi orang Amerika, saya rasa, sudah 7 bulan sekarang, mungkin 8, tidak melakukan apa-apa mengenainya. Dan jelas sekali mereka telah terganggu dengan isu Iran dan sebagainya. Lihat, saya ingin mengatakan sesuatu tentang hal operasi hari ini. Ya, Hamas belum meletakkan senjata. Itu sangat teruk. Ya, memang bagus bukan sahaja anda tahu menumpaskan anggota Hamas yang cuba menyeludup senjata, tetapi juga mewujudkan satu rancangan di mana mungkin penduduk dibenarkan keluar dari kawasan Hamas. Dan kemudian Israel menyelesaikan tugas di kawasan yang bebas daripada orang awam. Saya pasti Hamas akan cuba menghalang perkara itu daripada berlaku. Tetapi sekurang-kurangnya itu adalah satu rancangan. Tetapi ini bukanlah satu rancangan. Saya percaya Israel telah membunuh kira-kira 1,000 orang awam sejak perjanjian ini berkuat kuasa. Itu bukan satu rancangan. Saya telah berhujah selama bertahun-tahun bahawa idea untuk mengelakkan korban orang awam di Gaza
bukan sahaja satu kewajipan moral dan kewajipan menurut nilai Yahudi. Ia juga bijak dari segi politik dan geopolitik. Dan semua jago-jago di studio TV ini memanggil saya naif kerana kononnya tiada alternatif. Dan sebenarnya nisbah itu baik serta segala omong kosong lain. Kerana sekarang semua orang marah tentang sesuatu yang lebih strategik untuk Israel berbanding menyingkirkan Hamas, iaitu sokongan AS terhadap Israel amat terancam. Dan itu berkait secara langsung bukan sahaja dengan kempen propaganda jahat yang dijalankan terhadap Israel yang sangat tidak adil, tetapi juga hakikat bahawa Israel membunuh puluhan ribu orang awam tanpa rasa bersalah. Jadi apa yang berlaku hari ini ialah tentera belum memberi jawapan. Jawapan paling jelas yang saya dengar tentang kenapa sekumpulan rakyat Gaza dibunuh hari ini adalah daripada Yaakov Lapin di I24 News English. Itu memang gila. Tentera tidak menjelaskan apa yang mereka lakukan. Betul. Dan itu adalah kegagalan besar dalam diplomasi awam. Dan sebenarnya jika saya bercakap tentang diplomasi, sepatutnya kerajaan yang menerangkan apa yang mereka suruh tentera lakukan kerana ia sedang menyebabkan kerosakan yang tidak terukur kepada Israel. Bukan sahaja kebanyakan ahli Kongres Republikan, saya percaya mengundi menentang Israel hari ini untuk membuat satu kenyataan di Capitol Hill. Tetapi kita juga mendengar rumutan yang sama terhadap Israel dalam Parti Republikan. Dan tinjauan menunjukkan bahawa majoriti rakyat di bawah umur 50 tahun di Amerika Syarikat tidak lagi menyokong Israel dan lebih menyokong rakyat Palestin. Hamas atau bukan Hamas, ia hampir tidak penting. Ini adalah satu bencana. Dan setiap kali orang awam terbunuh di Gaza, rakyat Israel, jika mereka tidak peduli, dan saya rasa kebanyakan mereka peduli, tetapi walaupun yang tidak peduli, mungkin mereka peduli tentang Israel kehilangan sokongan Amerika Syarikat, kerana itu akan menjadi bencana strategik. Sebenarnya lebih teruk daripada Hamas terus berkuasa di Gaza, yang mana itu pun sudah teruk. Saya rasa apa yang Anda katakan telah diulangi oleh ramai wartawan di seluruh dunia sekarang. Permintaan asas untuk penjelasan yang jelas daripada tentera Israel tentang apa yang sedang berlaku. Kadang-kadang saya hampir rasa wartawan patut memegang kuasa. Saya tak pasti tentang itu. Tapi sekarang kita akan beralih ke Maghribi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana sudi bersama kami di studio ini. Maghribi baru sahaja menandatangani perjanjian untuk menyertai pasukan penstabilan antarabangsa untuk Gaza. Sekiranya ia benar-benar menjadi kenyataan. Dan anda mungkin ingat bahawa Maghribi adalah salah sebuah negara dalam perjanjian Abraham yang telah menormalkan hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Ia juga merupakan sebuah negara Arab yang mempunyai hubungan mendalam dengan perjuangan Palestin. Dan seorang raja yang mempengerusikan jawatan kuasa Baitul Maqdis, Pertubuhan Kerjasama Islam. Jadi, menyertai usaha untuk menstabilkan Gaza, menghantar pegawai tentera, polis dan sebuah hospital medan tentera meletakkan Maghribi tepat di tengah-tengah kerangka pas peperang yang sedang terbentuk di lapangan. Bersama kita sekarang ialah Annette Levy. Beliau merupakan pakar dalam hubungan Israel-Maghribi dan bekas ahli misi Israel ke Maghribi. Jadi Annette, adakah ini bermakna Maghribi mengambil langkah ke hadapan atau terlibat dalam sesuatu yang sangat rumit? Ya, sebenarnya saya rasa kedua-duanya kerana menunjukkan kepimpinan kadang-kadang melibatkan pengambilan risiko. Tetapi saya rasa dalam kes ini, Maghribi mengambil risiko yang diperhitungkan kerana ia tahu bahawa secara umumnya langkah ini mempunyai mandat yang kukuh disebabkan peranannya dalam lembaga keamanan sebagai salah seorang pengasasnya. Dan juga ia secara umumnya disokong oleh komuniti antarabangsa. Dan juga dengan memainkan peranan ini, ia boleh mengelak daripada memihak sama ada kepada pihak Israel atau pihak Palestin. Ia bertindak sebagai pembina keamanan dan ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal bagi Maghribi. Hubungan dengan Israel melalui perjanjian Abraham. Kini ia menyertai pasukan penstabilan Gaza ini. Sekali lagi, jika ia menjadi kenyataan, kerana jelas, anda tahu, ini masih lagi laporan mengenai sama ada perkara ini benar-benar akan berlaku. Bolehkah kedua-dua perkara ini benar-benar wujud bersama dengan selesa pada pandangan anda? Atau adakah anda fikir peranan Maghribi di Gaza pasti akan menimbulkan ketegangan dengan hubungannya dengan Israel? Tidak sebenarnya, saya rasa Israel memandang secara positif penglibatan Maghribi di Gaza kerana Maghribi dianggap sebagai salah satu sekutu dan rakan terdekatnya di rantau ini. Dan terdapat bukti untuk itu. Kerana bahkan sebelum tempoh ini dan semasa perang selepas 7 Oktober, Maghribi adalah salah satu daripada segelintir negara di rantau ini yang dibenarkan menghantar bantuan kemanusiaan secara langsung melalui lapangan terbang Ben Gurion. Dan kerana peranan raja dalam jawatan kuasa Al-Quds, sebenarnya apa yang berlaku ialah Maghribi mewujudkan kerjasama langsung antara Israel dan OIC.
Jadi saya rasa kita boleh lihat bagaimana Maghribi sebenarnya boleh menjadi jambatan antara semua dunia ini dan percanggahan biasanya dapat disatukan di Maghribi. Maghribi menghantar pegawai tentera, polis, sebuah hospital Medan. Maksud saya, itu satu komitmen yang serius. Ia sememangnya bukan sekadar simbolik. Apa yang Raja dapat daripada semua ini dan sejauh mana tindakan ini berkaitan dengan cita-cita serantau Maghribi berbanding sudah tentu keprihatinan kemanusiaan. Ya, saya rasa secara umumnya cita-cita serantau Maghribi lebih tertumpu kepada Afrika dan Lautan Atlantik, kawasan Sahel dan bukannya Timur Tengah. Dan kita telah melihat Maghribi mengambil langkah ke belakang dari rantau ini dalam dekad yang lalu. Tetapi saya rasa terdapat minat yang diperbaharui memandangkan perubahan di Syria dan Lubnan serta perubahan rejim. Dan saya rasa ini membuka lembaran baharu bagi Maghribi untuk berbuat demikian. Dan saya rasa terdapat juga satu dasar di Maghribi yang dipanggil berkecuali secara konstruktif yang pernah kita lihat Maghribi gunakan sebelum ini. Dan ini bermaksud Maghribi tidak bersikap pasif walaupun berkecuali, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih dinamik untuk mengekalkan hubungan dengan semua pihak yang terlibat demi menjaga kepentingannya sendiri juga. Dan akhirnya, di peringkat domestik, isu Palestin adalah sesuatu yang sangat tertanam dalam hati rakyat Maghribi. Dan saya rasa memang ada rasa tanggungjawab yang tulen di sini. Juga mengambil kira isu dalaman di Maghribi, pilihan raya yang akan datang dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam situasi ini. Dan ya, secara umumnya, Baiklah, Nat, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana studi bersama kami. Sangat menarik untuk mendengar pandangan anda. terima kasih.